Salam berjumpa kembali anak-anak murid. Hari ini, cikgu akan berbincangkan tajuk kebarangkalian. Baik, kebarangkalian ialah kemungkinan sesuatu keadaan yang dijangkakan berlaku ataupun kemungkinan sesuatu keadaan yang telah berlaku. Okey, Mari kita lihat beberapa perkataan. Okey, yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel yang diwakili dengan huruf besar S ialah satu set. Okey, ialah set. Semua ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi satu uji kaji yang tertentu. Okey, ruang sampel adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi satu uji kaji tertentu. Ini adalah ruang sampel. Dan yang kedua, kesudahan. Kesudahan ialah hasil bagi suatu ujian ataupun uji kaji. Right. So, di sini cikgu ada satu contoh. Contoh dia memilih satu huruf secara rawak daripada perkataan COVID. Okey, ini adalah satu situasi yang diberi pada anak murid. Anak murid dikendaki memilih satu huruf. So, anak murid kena senaraikan apakah ruang sampel kerana tak ada syarat. So, maka di sini ruang sampel dia adalah C, O, V, I, dan D. Dan jangan lupa dia mesti ada tanda kurungan berombak. Okey, pembuka dan penutup. Ataupun disebut dalam set notation. Right. Okey. So, seterusnya kita tengok perkataan peristiwa. Apa itu peristiwa? Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu. Tadi kesudahan tak ada syarat. Sekarang dia ada syarat. Syarat tertentu. Apakah syarat dia? Selagi tidak diberitahu, kita tidak akan ketahui. So, kita kena baca soalan dengan teliti. So, peristiwa ialah set kesudahan. Dia macam ruang sampel juga. Tapi sekarang dia ada syarat tertentu. Okay, dan peristiwa adalah subset kepada ruang sampel. So, kalau ini dikatakan ruang sampel S, maka peristiwa adalah yang ini. Dia adalah sebahagian daripada ruang sampel. Okay, contohnya, tadi diberitahu ruang sampel kita adalah perkataan COVID. So, jika peristiwa A ialah memilih huruf vokal. Okey, so sekarang anak murid kena pilih. Okey, apakah unsur-unsur bagi peristiwa A? So, anak murid kena faham apakah yang dimaksudkan dengan huruf vokal. Huruf vokal di sini adalah A, E, I, O, U. So, di sini kita ada O dan I. Maka dengan itu, A adalah ataupun peristiwa untuk unsur peristiwa ataupun peristiwa A, unsur bagi peristiwa A ialah O dan I. Okey. So, sekarang kita akan tengokkan apa dia itu kebarangkalian. Tajuk yang kita nak bincangkan. Okey, kebarangkalian satu peristiwa A ialah nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu kepada bilangan cubaan yang cukup besar dalam satu uji kaji. Okey, so di sini kebarangkalian satu peristiwa. Sekarang kita menceritakan kebarangkalian satu peristiwa. So, peristiwa tadi dia ada syarat tertentu. So, kebarangkalian dia, kita wakilkan dia dengan P. Kebarangkalian dalam English adalah probability. Okey, dan ini dia. Kebarangkalian bagi satu peristiwa A. Ialah nisbah apa?
nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu, okey, kepada bilangan cubaan yang cukup besar dalam satu uji kaji. So, dengan membaca ayat sebegini, anak murid sepatutnya boleh meringkaskan dia dalam perkataan ataupun simbol matematik. So, bilangan kali berlakunya peristiwa A, okey, kepada nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa A kepada bilangan cubaan yang cukup besar. Maka secara ringkas dia ditulis sebagai N dalam kurungan A kepada N dalam kurungan S. Dan anak murid mesti tahu bahawa N ini adalah simbol bagi bilangan. Okey, bilangan. Bilangan apa? Bilangan unsur. Okey, bilangan unsur bagi peristiwa A. Okey. So, dan secara ringkasnya apa ini? Penerangan dia kita gantikan dengan PA. So, secara ringkas, formula ini ataupun rumus ini diberi dalam peperiksaan. So, anak murid kena faham. Oh, ini adalah kebarangkalian bagi suatu peristiwa A. Dan formula dia ataupun rumus dia ialah NA kepada NS. Ingat, A adalah peristiwa yang bersyarat. Okay, S adalah ruang sampel. Dan seterusnya, anak murid perlu ketahui bahawa keberangkalian bagi sesuatu peristiwa A, dia terletak di antara 0 dengan 1. Okey, dan dia nilainya tidak boleh melebihi 1 dan dia tidak boleh berada dekat nilai negatif. Ini syarat dia. So, di sini anak murid perlu ketahui apa yang dimaksudkan kalau keberangkalian itu adalah 0. Okay, kalau keberangkalian peristiwa A sama dengan sifar ataupun 0, bermaksud peristiwa itu tidak berlaku. Cikgu bagi contoh. Okey, dalam huruf, kita ada 26 huruf. Okey, dalam 26 huruf, cikgu hendak dapatkan angka 5 daripada 26 huruf. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin kan? Kerana huruf dia mula A, B, C sampai ke X, Y, Z. Tak akan anak murid jumpa 5. So, maka inilah yang dimaksudkan. Kalau anak murid nak tengokkan formula, iaitu NA over NS. NA yang tadi cikgu kata, nak angka peristiwa itu nak mendapatkan nombor 5. Tapi dalam huruf 26 huruf itu tak ada angka 5. So, maka NA adalah 0 bahagi dengan 26 ruang sampel kita. So, sifar bahagi 26 ialah semestinya jawapannya adalah sifar. Itu yang dimaksudkan. Bagaimana pula dengan PA sama dengan 1? Okey, contohnya daripada 26 huruf, cikgu nak peristiwa untuk mendapatkan 26 huruf itu. So, maka formula dia adalah NA, ingat sekali lagi, NA peristiwa dia adalah untuk mendapatkan semua huruf dalam 26 huruf tersebut. Right? So, kesemuanya NA peristiwa itu mengandungi 26 huruf. Okay, dan ruang sampel dia mempunyai 26 huruf juga. So, maka akhirnya anak murid akan dapat jawapan 1. That means, yang ini dengan arti kata lain pasti berlaku. Semestinya berlaku. Dan ini yang PA sama dengan sifar adalah tidak mungkin berlaku. Itu dia. Ada 2 syarat. So, yang lain, peristiwa yang lain, dia mesti terletak di antara 0 dengan 1. Okey, antara 0 dan 1. Okey, kita teruskan lagi. Okey, mari kita cuba dengan soalan kertas 1 yang objektif ya. Soalan pertama, kita lihatkan Raja 17 menunjukkan 15 keping kad bernombor mengikut segitiga Pascal. Okey, Pascal tu seorang mathematician nah. Okey, dia melahirkan segitiga ini. Okey, apa segitiga tu kita tak kisah, di sini kita kisahkan apa yang diceritakan. Okey, a card. Okey, satu kad dipilih secara rawak. Satu kad dipilih secara awak. Okey, anak murid kena tahu, dalam
Apa-apa juga pun aktiviti harian kita mengambil satu. So, andaikan anda mengambil satu. Nyatakan keberangkalian kad yang dipilih ialah nombor gandaan 3. So, sekarang dia nak keberangkalian kad. Peristiwa dia ialah memilih kad bernombor gandaan 3. So, anak murid kena faham apa yang dimaksudkan dengan gandaan 3. Gandaan 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. So, dengan melihatkan nombor 3, 6, 9, 12 ini dalam segitiga Pascal yang diberi, anak murid boleh nampak 3, ada 3, ada 6. Okay, peristiwa yang disyaratkan itu ada 3 unsur. Okay. Untuk formula kita, patah balik kita kepada formula PA sama dengan NA peristiwa untuk mendapatkan nombor yang merupakan gandaan 3 kepada ruang sampel. So, untuk bilangan ataupun unsur untuk menurut peristiwa itu, kita ada 3. Iaitu yang cikgu dah tandakan dalam segitiga. Okay, dia ada 3, kita ada 3. Dan keseluruhannya, okay, baris ini ada 5 unsur. Baris ini ada 4 unsur. Baris ini ada 3 unsur. Ini ada 2 unsur ataupun 2 nombor lah. Satu. Dan jumlah keseluruhan sampel kita ada berapa? Ya, bagus. Ada 15. Tapi sekali anak murid tengok, tak ada jawapan. Tak ada pilihan jawapan. Kenapa? Kerana jawapannya telah dipermudahkan. So, anak murid boleh gunakan kalkulator, tekan 3 per ataupun 3 bahagi 15. So, 3 per 15, anak murid akan dapat 1 per 5. Maka jawapan anak murid adalah C. Dah dapat 1 markah. Boleh? Okey, sekarang kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Darjah 18 menunjukkan sekeping roda hadiah dengan 4 sektor. Sekeping roda hadiah yang diberi bulatan itu adalah roda hadiah dan ada 4 sektor. Okey, kita tengok ada hamper, special gift, try again dan cash voucher. Ada 4 sektor. Dan satu petunjuk. Okey, ada satu arrow yang tetaplah. Okey, setiap sektor dilabel dengan ganjaran yang ditawarkan oleh sebuah pasar raya. So, yang ini dia tawarkan. Tapi macam mana nak dapatkan dia? Okey, pelanggan dengan berbelanja lebih dari RM300, RM300, akan diberi peluang untuk memutar roda itu hanya sekali. So, sekali saja. Okey, kalau anak murid pernah melalui situasi begini, anak murid boleh bayangkanlah apa yang berlaku. Okey, so sekarang kita tengok apakah soalan ni. Tadi yang diberi itu semuanya maklumat. So, apakah soalan dia? Soalan dia berada kat sini. Okey, kita tengokkan soalan dia. Soalan dia berbunyi, hitungkan keberangkalian. Okey, dia nak hitungkan keberangkalian. Keberangkalian apa? Bahawa seorang pelanggan akan memenangi hadiah istimewa. So, dia nak dapatkan hadiah istimewa. Istimewa. Okay. Hadiah istimewa. Kalau ikutkan kita punya formula, dia adalah bilangan untuk dapat hadiah istimewa, iaitu A kita, istimewa. Okey, N-E-W-A, istimewa kepada ruang sampel. So, sekarang kerana dia tak ada bilangan untuk bahagian ini, tak ada bilangan tetapi telah diwakilkan dengan sudut. Okey, so di sini anak murid untuk yang pertama, anak murid kena kirakan berapakah sudut bagi sektor hadiah istimewa ini. Okey, bagus sekali anak murid. 360 darjah, 360 darjah, tolak 25 darjah, tolak 110 darjah, tolak 60 darjah. Okey, ambil kalkulator dan tekan. Ya, anak murid akan dapat 165 darjah. Maka, anak murid akan tulis N istimewa ini adalah 160 darjah. Berapakah sudut bagi ruang sampel ini keseluruhan? Ya, bagus. Iaitu 360 darjah. Dan sekali lagi, anak murid keluarkan kalkulator, tekan kalkulator dan anak murid akan dapat jawapan berapa?
Ya, 11/24. Jawapan yang mana satu? Bagus sekali. Jawapan dia adalah B. Senang kan? Okey, kalau senang, mari kita cuba lagi. Makin anak murid buat soalan, makin anak murid akan rasa soalan ni senang nak dijawab. Okey, soalan yang ke-36. Okey, soalan dia berbunyi, ni ada dua versi tau dalam masa dalam peperiksaan. Anak murid tengoklah, kalau bahasa Inggeris punya, anak murid boleh kotakkan dia supaya tak perlu nak lihat. Okey, kalau anak murid jawab gunakan bahasa Melayu lah. Dan sebaliknya, kalau anak murid memang murid kelas DLP, kotakkan, sama ada kotakkan supaya kamu anak murid asingkan yang BM dengan yang BI punya versi supaya tak membuang masa nak baca kedua-dua. Okey, soalan dia berbunyi, sebuah kotak mengandungi guli biru, guli merah dan guli hijau. Okey, so kalau anak murid baca sebegini, apa yang anak murid perlu buat cadangan cikgu, anak murid lakarkan. Okey, ada guli merah. Okey, ada guli biru. Ada biru. Lepas tu ada hijau. Okey, ada hijau. Okey, hijau, biru dan merah. Okey. Sebiji guli dipilih secara rawak dari kotak itu. Sekarang syarat dia ini. Sebiji. Dia pilih sebiji. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak itu. Keberangkalian memilih sebiji guli biru dan sebiji guli merah. So, apa dia? Keberangkalian memilih guli biru ialah berapa dan keberangkalian memilih guli merah ialah berapa. Okey, warna biru adalah 1/3 dan warna merah adalah 5/12. Okey. Nah, diberi jumlah bilangan guli di dalam kotak adalah 240 biji guli. Dalam kotak ini ada 240. 240 biji guli ini sebenarnya apa? Ya, bagus. Dia adalah ruang sampel. Okey, bilangan unsur dalam ruang sampel kita. Okey, soalan dia hitungkan. Soalan dia hitungkan bilangan guli hijau. So, bagaimana anak murid nak ketahui bilangan guli hijau ini? So, di sini untuk percepatkan proses kita, tadi cikgu dah beritahu kan, ada satu perkataan. Kalau anak murid tak beri perhatian tadi, boleh main semula video ini untuk tengok. So, tadi cikgu ada beritahu tentang pasti berlaku. So, di mana anak murid akan ketahui bahawa keberangkalian untuk mendapat guli merah, merah, tambah dengan keberangkalian untuk mendapat guli biru, tambah dengan keberangkalian untuk mendapat guli hijau, kesemuanya, so jawapannya mesti satu kerana pasti berlaku. So di sini apa yang berlaku? Anak murid ambil nilai yang keberangkalian ni untuk guli merah 5/12 tambah dengan keberangkalian untuk dapat guli biru iaitu 1/3 tambah dengan keberangkalian untuk dapatkan yang hijau sama dengan 1. Keberangkalian untuk dapatkan yang hijau ialah, ambil kalkulator kirakan 1 tolak 5/12 tolak 1/3. Anak murid dapat berapa? Ya, anak murid dapat 1/4. 1/4 tu, apa maksud 1/4 di sini? Okay, oleh kerana cikgu perlukan tempat, cikgu pun padang yang inilah. Right? Anak murid boleh tengok semula video kalau tertinggal yang ini. So, patah balik kita kepada formula kita, iaitu keberangkalian untuk dapat guli hijau. Kalau hijau, cikgu warna dia dengan hijau. Okay, guli hijau ini sama dengan bilangan untuk dapatkan yang hijau, okay, kepada ruang sampel. So, keberangkalian ini. Ya, okay, nampak dah? So, cikgu gantikan dia dengan 1/4 sama dengan bilangan guli hijau
per ruang sampel tadi, iaitu kita punya ruang sampel yang ini, iaitu 240. So, jawapan anak murid, bilangan guli warna hijau berapa? Ya, berapa? Bagus. So, ambil nilai 240. Okey, darab silang 240 darab silang dengan 1/4. Anak murid dapat berapa? Anak murid dapat jawapan 60. So, jawapannya jawapan A. Senang kan? So, anak murid ada lagi satu cara yang lebih panjang. Anak murid boleh menentukan bilangan guli untuk warna biru, tentukan bilangan guli untuk warna merah. Lepas itu, barulah tolak dari 240. Tapi, itu jalan kerja yang panjang. Yang ini pendek sikit. Anak murid boleh jimat masa. Okay? Ingat dalam peperiksaan, masa amat penting bagi kita. Kalau ada cara yang lebih ringkas, maka kita gunakan cara yang ringkas untuk jimat masa. Mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Okay. Jadual 2 menunjukkan bilangan murid yang mewakili suatu program motivasi. Okay. So, ada satu program motivasi. Ini sekadar maklumat. Ingat kat sini. Bila anak murid baca sini sampai sini, ini sekadar maklumat. Program motivasi. Okay, ini jadual dia, ini jadual yang diberi. Ada 3 kelas, 5 anggur, 5 betik dan 5 ciku. Ada budak lelaki, ada budak perempuan. Okay. So, di sini soalan dia kata seorang murid dipilih secara awak. Oh, dia beritahu seorang murid dipilih secara awak daripada program itu. Dalam program ini, budak-budak ingat budak-budak ini adalah mereka yang menyertai program motivasi. Now, sekarang soalan dia ataupun maklumat memberitahu kita dia nak pilih seorang murid. Dia pilih seorang murid secara awak. Apakah syarat dia? Belum lagi dinyatakan. Maka kita terus membaca. Cari kebarangkalian. Soalan dia, cari kebarangkalian. Cari kebarangkalian. Cari kebarangkalian. Kebarangkalian peristiwa apa? Bahawa seorang murid lelaki dari 5 anggur. So, dia nak 5 anggur. Okey, cikgu buat anggur tetapi dia lelaki. Okey, beginilah senang. Anggur lelaki. So, kalau ikutkan formula yang saya nak gunakan iaitu bilangan anggur. Okey, budak lelaki dari anggur kepada ruang sampel. Ini formula kita. So, berapakah murid lelaki dari kelas anggur? Kita tengok dengan betul. Okey, berapa orang? 15. Okey, ruang sampel kita berapa? So, anak murid kena jumlahkan ini semua. Ambil kalkulator cepat. Okey, tekan ini semua. Anak murid dapat berapa? Ya, bagus. 100. So, bagi dengan 100. Ringkaskan jawapan. So, apakah jawapan yang anak murid dapat? Ya, betul. Jawapannya adalah A. 3/20. 3/20. Senang kan? Okey, baca dengan teliti. Apakah syarat? Apakah maklumat diberi dan apakah syarat? Dan tak boleh anak murid tinggalkan rumus. Ingat rumus keberangkalian bagi suatu peristiwa A, dia mesti sama dengan bilangan unsur. Okey, bagi peristiwa A kepada bilangan unsur ruang sampel. So, bilangan unsur yang ini mungkin dia merupakan sudut, peratusan. Okey, so anak murid kena baca dengan betul. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Ini soalan yang ke-36 dalam ikut yang slide inilah. Ini pun soalan cikgu ambil dari merata-rata. Okey. Raja 19. Raja 19 ini menunjukkan kad-kad berhuruf. Sekali lagi, kad-kad berhuruf yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak kosong. Ini satu kotak kosong tu dia masukkan. Jika sekeping kad dikeluarkan secara awak, dia kata sekeping kad dikeluarkan secara awak. Apakah peristiwa dia? Kita tak tahu lagi. Dia tak nyatakan lagi. Okey, ini baru maklumat dia beritahu kita dia nak keluarkan sekeping kad. So, soalan dia, nyatakan keberangkalian. Keberangkalian bagi peristiwa apa?
bahawa kad yang dikeluarkan berhuruf S. Huruf S. So di sini, apakah formula kita? Ingat bilangan untuk dapat huruf S. Ini berhati-hati ya, ini huruf S tau. Ini huruf S. S tu cikgu buat ada ekor sikit supaya dia beza. Nah, kepada bilangan ruang sampel. Ini sampel. Okey, ruang sampel cikgu tulis P ya supaya boleh bezakan. So, berapa S? So, di sini anak murid kena tahu ada 2 keping S. Okey, S saya ada 2. Okey, dia akan menjadi 2 kepada berapa saya punya ruang sampel. Anak murid kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. So, apakah jawapan anak murid? Ya, C. Senang kan? So, di sini anak murid perlu faham soalan. Kalau anak murid sudah faham soalan, semestinya tak ada masalah. Okey, ada maklumat yang mana satu merupakan maklumat dan mana satu merupakan soalan. Okey, bagaimana anak murid nak faham ayat dia kata keberangkalian bahawa kad yang dikeluarkan itu berhuruf S. Okey, keberangkalian adalah P. Okey, apakah peristiwa dia? Kad itu berhuruf S. Okey, sekarang tibalah masa kita bergerak ke kertas 2. Kertas 2, soalan ini. Soalan ini kata, Raja 8 menunjukkan sebuah cakra yang telah dibahagikan kepada 4 sektor yang sama. Dia lebih kurang sama dengan soalan yang tadi hadiah istimewa. Anak murid boleh tengok balik. Cakra itu diputar 2 kali. Sekarang syarat dia, bahagian kertas 2 dia sukar sedikit. Tapi taklah susah sangat. Cuma tadi objektif dia kata sekali. Sekarang dia kata dia putar 2 kali. Selepas setiap putaran, kesudahan akan dicatat. Ingat, bila sekali putar, kesudahan akan dicatat. Dan dia teruskan lagi dengan putaran yang kali kedua. Okay. So, sekarang soalan dia. Senaraikan ruang sampel. Ingat lagi apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah kesudahan. Okay. Kesudahan bagi uji kaji itu. So, bagaimana kita nak buat? So, di sini cikgu apa yang anak murid boleh lakukan? Anak murid boleh lukis anak pokok, gambar raja pokok. Okey, gambar raja pokok. Okey, dia boleh jadi 9, dia boleh jadi E, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi D. Ini adalah putaran kali pertama. Cikgu panggil dia kali pertama lah, first drawn. So, dan kali kedua. Okey, ini adalah kali kedua yang masa dia nak putar tu. Okey, kali pertama dia dapat 9, kali kedua mungkin dia dapat 9. Okey, ikut. Kalau anak murid dah biasa dengan yang ini. Okey, lepas tu. So, anak murid akan dapat gambar raja pokok E. Ini semua ulang. Okey, nampak tak? Yang kalau anak murid buat begini, masa memang terluang untuk anak murid lukis yang ini untuk dapatkan ruang sampel. Okey. So, andai kata kalau soalan dia tidak menghendaki anak murid melukis gambar raja pokok, because di sini tak ada syarat ataupun tak ada arahan untuk anak murid lukis gambar raja pokok. Okay. Sebelum cikgu teruskan, biar cikgu habiskan bahagian ini. So, kita punya kesudahan list dia kata senaraikan ruang sampel. So, dia adalah 9, 9E, 92, 9D, okey, E 9, lepas tu EE, okey, lepas tu E2, lepas tu ED, lepas tu 2, 9, 2E, kerana nak cepat So, lepas tu 2, 2, lepas tu 2D. Dan akhir sekali kita ada D9, kita ada DE, kita ada D2, kita ada DD. Nampak? Okay. So, di sini cikgu nak tunjukkan satu cara untuk gunakan yang ini. Lebih senang. Jimat tempat. Andai kata tak ada syarat untuk lukis gambar raja pokok, anak murid boleh lukis ini. Okay. Ini adalah kali pertama.
So, andai kata ini adalah kali pertama dan ini adalah kali kedua. Second. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. So, dia sama. Cikgu guna warna lain. 9. Okey, 9E, 2 dan D. Okey, cikgu padamkan ini biar dia cantik sikit. Okey. So, dia adalah E. So, di sini anak murid tak perlu kerana tak ada arahan untuk gambar rajah. So, anak murid boleh tanda kat sini. Macam kita baca koordinat. Anak murid boleh baca dia sebagai 99. Dah, ini jawapan dia. Okey, untuk yang ni 9E, ini jawapan dia. 92, ini jawapan dia. 9D, ini jawapan dia. Dan seterusnya lah. Okey, untuk E9, ini E9, EE, E9, EE, E2 dan ED. Dia sama. Dia ulang untuk yang habis. Okey. So selepas kalau nasihat cikgu kalau tak ada syarat anak murid gunakan yang ini. Seterusnya anak murid boleh keluarkan jawapan. Okey, ini jawapan yang telah cikgu senaraikan Okey. Yang anak murid ambil dari sinilah, ambil dari sini. Anak murid ambil dari sini. Okey, anak murid ambil jawapannya dari sini. Dari sini, anak murid tulis semula. Okey, tulis semula. So, cikgu kena padam bahagian ini supaya anak murid boleh nampak jawapan. Okey, ini jawapan dia. Dan bila jawapan akhir sekali, jangan lupa anak murid kena apa? Letak kurungan ini kerana berlakunya kesilapan tadi. So, di sini ingat. Di sini dalam menyenaraikan ruang sampel, ingat anak murid perlu ada dua simbol ini, iaitu curly bracket kita untuk kita senaraikan unsur-unsur. Dan pastikan dia ditulis dalam bentuk kurungan. Kenapa dalam kurungan? Ingat lagi yang cikgu lukiskan tadi yang gunakan first dengan yang second. Tengok balik video Okey, ini adalah konon dia. Okey, dia dalam koordinat X dan Y. Okey, apakah unsur yang terletak di X dan apakah unsur yang terletak di Y. So, maka dia perlu ditulis dalam kurungan. Alright, boleh? So, ini bahagian dia. So, sekarang kita akan lanjutkan perbincangan kita ke bahagian B. Bahagian B, dia kata soalan dia, okay, dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari keberangkalan. So, dalam soalan ini anak murid kena faham untuk peristiwa-peristiwa ini kita kena senaraikan unsur dia. Kita perlu senaraikan unsur dia. Okay, itu dia. So, berpandukan daripada jawapan yang dah ada kat sini. So, kita boleh jawab bahagian 1. Okey, penunjuk itu menunjuk sekurang-kurangnya sekali pada sektor yang sektor nombor perdana. So, di sini anak murid kena tahu apa yang dimaksudkan dengan nombor perdana antara 9 dan 2. Okey, 2 adalah nombor perdana. 9 adalah nombor ganjil. Jangan silap So, di sini nombor 2. Maka di sini anda akan pilih, anak murid akan pilih mana-mana yang ada unsur 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So, sekarang anak murid ada 7 dan jangan lupa anak murid perlu senaraikan. Okey, senaraikan. Senaraikan. Buka kurungan 92. Okey, koma. Ingat, cikgu kata dia mesti dalam bentuk koordinat. Okey, koma 29, koma 2E, koma 22, koma 2D,
koma, dan D2. Jangan lupa bracket down. Okay, lepas itu curly bracket. Kesemuanya berapa unsur? Kesemuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesemuanya ada 7 bagi unsur bagi peristiwa tersebut. Iaitu yang ada nombor sekurang-kurangnya sekali nombor perdana. Okay, dan berapakah unsur bagi ruang sampel? So, anak murid kena kira. So, keseluruhannya ada 16. So, maka inilah jawapan untuk bahagian pertama. Okay, kerana dia 6 markah tau. So, anak murid kena senaraikan. So, untuk bahagian 2 pula, okay, bahagian 2, cikgu padamkan jawapan. So, kalau anak murid nak tengok semula, anak murid boleh main video, pause video, patah balik video dan anak murid boleh tengok semula. Okay. So, seterusnya kita tengokkan apa soalan dia. Soalan dia menyatakan petunjuk itu menunjukkan 2 kali sektor huruf. So, huruf kita ada huruf apa? Kita ada huruf 2 kali pada sektor huruf. Huruf ada huruf D dan E. Okey, ada huruf D dan E. So, sekarang dia nak tahu sektor yang menunjukkan 2 kali sektor huruf. So, di sini anak murid kena faham lah. Kalau tak faham, baca yang English. The pointer points twice at alphabet sector. So, maksudnya kedua-dua mesti huruf. So, kedua-dua mesti huruf. Kita tengok yang mana. So, ini 99 kita batalkan. Kita tak nak, kita tak nak, kita tak nak. Okey, ini dia huruf. So, ini dia huruf. So, ada lagi tak? Ada nombor kita batalkan. Kalau nak cepat, ini yang ada nombor kita batalkan. So, kita ada nombor kita batalkan. So, 1, 1. So, kita punya jawapan akan menjadi, buka kurungan, kita ada EE, kita ada ED, kita ada DE, dan kita ada DD. Dan tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Okey, so apakah jawapan dia? Ya, jawapan dia ialah di sini untuk bilangan unsur menurut peristiwa ini kita ada 4. Daripada ruang sampel kita ada 16. Dan jangan tinggalkan jawapan sebegini. Selalu semak jawapan akhir dengan menggunakan kalkulator. So, yang ini boleh dipermudahkan menjadi 1/4. So, maka inilah jawapan anda. Boleh tak? Senang kan? Okey, kalau senang, mari kita teruskan lagi. Untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Ini versi a box. Okey, sorry. So, soalan 10. Baca yang BM lah ya. Sebuah kotak mengandungi 4 guli berwarna merah, biru, hijau dan kuning. So, di sini anak murid kena tahu ada 4 biji guli. So, setiap tu satu merah ada 1 biji, biru 1 biji, hijau 1 biji dan kuning 1 biji. So, 2 biji. Sekarang tengok ni. 2 biji guli dikeluarkan secara rawak satu persatu. Okey, daripada bekas itu tanpa pemulangan. Okey, tanpa pengembalian. Dan warnanya dicatat. So, anak murid kena bayangkanlah dah keluarkan sebiji. Mula-mula ada 4 biji. Okey, mula-mula ada 4 biji. Okey, dia ada 4 biji lah. 1, 2, 3, 4. 4 biji. Untuk cabutan kali pertama, anak murid dah cabut sebiji. Okey, cabut sebiji. So, bakinya tinggal 3 biji. So, andai kata dalam kita punya warna tadi, okey, cikgu labelkan ini warna merah, ini warna biru, ini warna hijau, ini warna kuning. So, untuk cabutan kali pertama, anak murid keluarkan dapat yang warna merah. So, merah dah dikeluarkan. Okey? So, yang tinggal ada 3. Apakah warna dia? Kuning, hijau dan biru. Mana perginya merah? Anak murid dah cabut keluar. Okey, dah ambil keluar. Masa anak murid memilih secara rawak lah daripada kotak itu.
Okey, ataupun daripada kotak itu anak murid dah ambil warna merah, dah berada di tangan. So anak murid tak pulangkan yang warna guli yang berwarna merah itu di tangan ke dalam kotak. So untuk cabutan kali kedua, maka tinggal 3 warna. Cikgu harap anak murid faham ayat yang cikgu terangkan kat sini. Okey, lepas itu soalan dia pula. Okay, bila anak murid dah faham situasi ini, cikgu padamkan yang ini. Okey, cikgu padamkan yang ini. So, berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Bagaimana anak murid nak senaraikan kesudahan yang mungkin kat sini. So, di sini untuk membantu anak murid supaya lebih senang cerita ini, anak murid lukiskan kerana tidak tanpa pemulangan. So yang ini lebih senang kalau anak murid lukis dia secara gambar ajar pokok, anak murid lebih jelas, melihatkan dia lebih jelas. Tapi kalau anak murid nak lukis untuk yang petak pun okey. Cikgu akan tunjukkan kedua-dua. So kalau yang kat sini dia ada merah, dia ada biru, dia ada hijau, dia ada kuning. So ini adalah yang pertama. Okay. So dah dapat. So untuk yang kedua, okay, bila dah dapat warna merah, yang keluar adalah, yang kali kedua adalah warna ini adalah kali kedua. This is the second one. Ini yang kali kedua. Okay, merah biru, merah hijau, merah kuning, okay, ataupun biru merah, biru hijau, biru kuning. Hijau merah, hijau biru, hijau kuning. Kuning merah, kuning biru, kuning hijau. Ini dia kesudahan. Tapi kalau anak murid nak wakilkan, dia gunakan petak yang cikgu gunakan x-axis dan y-axis ataupun palang mengufuk dan menegak itu boleh juga. Right? So di sini sebelum cikgu tunjukkan itu, anak murid boleh senaraikanlah apakah kesudahan dia. So kesudahannya, okey, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So kesudahan dia adalah, okey, kalau ikutkan dia kat sini, cikgu gunakan warna merah supaya lebih jelas. So di sini ingat jangan tulis MB kerana dia tak bagi M itu apa, B itu apa. So anak murid kena tulis merah biru. Okey, merah biru. Tulislah satu-satu. Okey, kerana dia 3 markah. Okey, lepas itu yang kedua merah hijau. Dan penuhkan semua. Senarailah satu-satu ni. Okey, tukarkan dia kepada ayat. Okey, dan letak dia dalam kurungan. Habisnya jangan lupa tutup kurungan. Okey. Right? Apa yang berlaku? Sekarang anak murid kata, cikgu, saya nak lukis untuk yang petak, yang garis mengufuk mencang-cang punya. Tadi cikgu kata nak tunjukkan macam mana saya nak lukis gunakan yang itu. Okey, kita tengokkan cara dia macam mana. Okey, ini adalah cara. Ini adalah palang mengufuk dan ini adalah palang mencang-cang. Okey, mengufuk kita ada merah, kita ada biru, kita ada kuning dan kita ada hijau. Okey, dan yang mencang-cang pun sama, merah, biru, kuning dan hijau. Okey. So di sini apa yang berlaku ialah untuk yang merah, bila merah tidak mungkin berlaku. Okey, tidak mungkin berlaku. Biru-biru pun tidak mungkin berlaku, kuning-kuning pun tidak mungkin berlaku, hijau-hijau pun tidak mungkin berlaku. So yang lain itu, ini adalah merah biru, ini dia merah biru, merah kuning, merah hijau. Merah kuning, merah hijau. Kalau ikut senaraikan mesti ada. Okay, mari kita tengokkan jawapan dia. Okey, so ini dia. So sekali lagi cikgu tukar lajur kita, lajur tadi ke sini. Anak murid boleh main semula video ini untuk lihat jawapan. Okey. Dia tertekan. Very sensitive. Okey, yang ini 4 tadi cikgu senaraikan. So ini adalah yang kali pertama, ini adalah kali kedua. Okey, yang ini adalah
warna merah, biru, hijau, kuning. Merah, biru, hijau, kuning. So, cikgu dah kata merah-merah ini tak mungkin, biru-biru tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kerana dia tidak dipulangkan. So, anak murid akan dapat merah, biru. Merah, biru. Okay, lepas itu merah, hijau. Merah, hijau. Okay. Lepas itu merah, kuning. Merah, kuning. Okay. Biru, merah. Biru, merah. Biru, hijau. Biru, hijau. Dan biru, kuning. Biru, kuning. Okey, hijau merah. Okey, hijau biru. Hijau-hijau tak ada hijau-hijau dan hijau kuning. Hijau kuning. Okey, kuning merah, kuning biru dan kuning hijau. Anak murid dah dapat sampel. Dah dapat ruang sampel untuk soalan ini. Okey, so soalan ini berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So ingat tak boleh anak murid gunakan M, B, H dan K. Okey, anak murid kena gunakan perkataan yang diberi. Walaupun dia panjang sikit lah, maka anak murid kena tulis dengan cepat sikit. Okey, kerana dia panjang Okey. So itu dia. Dah jawab bahagian pertama. So kita pergi ke seterusnya. Seterusnya adalah bahagian kedua. Okay, bahagian kedua, dia kata ini ruang sampel. Cikgu dah keluarkan jawapan kat sini. Cikgu bawa jawapan dari depan itu ke sini kerana kita nak guna pakai. Okay, dia kata dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Cari keberangkalian bahawa pasangan itu mempunyai 2 guli merah. So, peristiwa di sini, keberangkalian dia, peristiwa ialah mendapatkan yang bahawa mempunyai guli merah. Tak kisah, dia mesti sama ada dia merah dengan warna apa, tak kisah. Ataupun keberangkalian untuk tak kisah warna merah. So, itu yang dimaksudkan. Right. So, di sini apakah yang perlu anak murid lakukan? Kena senaraikan tau. So, anak murid akan buka kurungan. Tulislah merah, biru. Ambil yang ni. So, tulis merah, biru. Merah, koma, biru. Kerana adanya merah. Okey. Lepas itu, ambillah yang ada merah, biru, merah. Hijau, merah. Kuning, merah. Mana lagi? Merah, hijau. Okey, merah, kuning. Okey. Okey. So, keseluruhannya kita double check lagi. Ada tak warna merah? Tak ada. So, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, di sini keberangkalian untuk jawab soalan ini. Ini ada lagi senarai. Anak murid kena lengkapkan yang ini. So, akhirnya tutup dengan kurungan. So, unsur-unsur yang ini tulis semula. Tulis semula untuk dapatkan jawapan. Okay, lepas itu, jawab soalan dia. Keberangkalian dia, apakah keberangkalian dia? Kita ada keseluruhan 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 per berapa? Keseluruhan kita ada berapa? 12. Okey, kita ada 12. So, yang ini boleh diringkaskan menjadi 1 per 2. Dah anak murid jawab dengan menyenaraikan. Ini kena senaraikan Ambil senarai jawapan dia dari sini. Okey, ambil jawapan dia dari sini, senaraikan. Dan juga berserta dengan jawapan ini. Maka dah disenaraikan dengan ada bersama dengan jawapan. Kerana soalan dia memerlukan anda menyenaraikan. Baik. So, seterusnya kita pergi ke soalan B. Soalan B dia kata sekumpulan pelajar. Okey, B pula B. B untuk situasi lain pula. Okey, situasi lain. Dia kata a group of students, sekumpulan pelajar lelaki, iaitu ada lelaki berapa orang ini? Dia ada Ali, ada Bakri, ada Chong, ada Dilip. Okey, selalunya Philip kan, ini pula Dilip. Adalah ahli kelab mathematics. Okey. 2 orang di antara mereka akan dipilih secara awak ke pertandingan tersebut. Dia nak pilih 2 orang. Ada 4 orang, cikgu nak pilih 2 orang untuk menyertai pertandingan. Okey. Pertandingan apa dia tak nyatakan. So, kita tak payah peduli. Dan kita tengokkan soalan dia. Dia kata soalan dia,
Soalan dia kata, berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua pasangan yang mungkin. So, kita perlu senaraikan semua. Senaraikan semua pasangan. So, di sini tengok, senaraikan semua pasangan yang mungkin. Di sini dah perkataan ruang sampel tidak dinyatakan. So, apabila anak murid baca ayat ini, ia menunjuk kepada ruang sampel kita. Okey, ruang sampel yang belum lagi berlaku peristiwa. Okey, bahagian B pula, dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, yang mungkin cari kebarangkalian bahawa Ali tidak terpilih. So, kebarangkalian Ali tidak dipilih. Cikgu boleh letak prime. Prime maksudnya pelengkap tidak dipilih lah. Okey, kalau anak murid tak berapa pasti, anak murid boleh tulis dengan perkataan tidak dipilih. Ali tidak terpilih. Tapi ini panjang lah. Okay, tidak terpilih. Right. So, kita tengok. Because cikgu perlukan ruangan, maka cikgu pergi ke yang seterusnya. So, apa yang kita perlu lakukan di sini? Kita akan tulis. Ingat because dia nak pilih 2 orang. So, kita buat apa? Bagi cikgu yang ini lebih senang kalau kita lukis gambar raja pokok. Okay, tapi cikgu akan tunjukkan juga yang palang menegak dengan mencangcang. Apa beza dia dengan yang tadi? Cikgu akan terangkan. Okay, di sini kita ada Ali. A, cikgu agak wakil dia dengan A lah. A, B, C, D. Tapi dalam exam, nanti masa dalam senarai, anak murid kena tulis nama penuh. A, B, C, D. Okay, untuk 2 orang. So, this is the first person. So, untuk orang yang kedua, second person. Okay. Ali mungkin dengan B, Badli. Ali dengan Chong. Ali dengan Dilip. Badri dengan Chong. Okay, Badri dengan Dilip. Chong dengan Dilip. Okay, Chong dengan Dilip. Ini dia. Ini ruang sampel yang saya ada. Okay, so di sini anak murid boleh senaraikan jawapan dia. Okay, cikgu dah senaraikan jawapannya kat sini. Ali, di sini adalah Ali dengan Badli. So, ini jawapan dia. So, yang ini adalah Ali dengan Chong. Ali dengan Chong. Ini jawapan dia. Dan ini adalah Ali dengan Dilip. Ini jawapan dia. Badli dengan Chong. Badli dengan Chong. Badli dengan Dilip. Badli dengan Dilip. Okey, Chong dengan Dilip. Okey, Chong dengan Dilip. Yes. Okey. Ini dia. Kerana orang yang sama. Kalau anak murid kata, cikgu, kenapa cikgu buat macam itu? Sepatutnya, yang ini kan dia ada contohnya lah. Okey, contoh dia gini. Anak murid teruskan. Dilip dengan Ali, Dilip dengan Badli dan Dilip dengan Chong. Kalau anak murid teruskan lagi, iaitu Dilip dengan Ali, Dilip dengan Badli, dengan Dilip dengan Chong, apa yang berlaku? Apa yang Dilip dengan Ali, sebenarnya dia dah ada Dilip dengan Ali kat sini. Dilip dengan Badli dah ada kat sini. Dilip dengan Chong, Dilip Chong dah dekat kat sini. Maka gambar rajah pokok ini agak berlainan dengan contoh yang tadi. Kerana di sini kita memilih orang. Orang pertama dengan orang kedua sama juga kumpulan dia. Orang kedua dengan orang yang pertama. Okey, cikgu harap anda boleh fikirkan sedikitlah situasi ini. Okey, kalau anak murid nak tengokkan bagaimana situasi ini boleh diwakilkan dengan menggunakan gambar rajah berpalang, palang menegak dengan palang mengufuk tu. Cikgu akan lukiskan. Cikgu padamkan yang ini. Lepas tu, cikgu akan wakilkan palang itu dengan begini dan dengan begini. Ini adalah Ali, Badli, Chong dan Dilip. Okey. Ini adalah Ali, Badli, Chong dan Dilip. Okay. So, Ali dengan Ali tidak mungkin berlaku. Okay. Ali dengan Badli tidak mungkin berlaku. C dengan C, Chong dengan Chong tak mungkin. D dengan D pun tak mungkin. So, yang ini pun kalau di sini anak murid pilih Ali dengan Badli, Ali dengan Chong, Ali dengan Dilip, Badli dengan Badri dengan Badri dengan Ali dah berulang. So, ini kita batalkan. Kita tak nak.
Okay, kita cross, kita tak nak yang ini. So Badli dengan Chong, Badli dengan Dilip. Okay. Dan seterusnya kalau kita kata Chong dengan Ali, dah ada Chong dengan Ali. Chong dengan Ali dah ada kat sini. Ini Chong dengan Ali. So maka ini kita batalkan. So dan seterusnya Chong dengan Badli. Chong dengan Badli dah ada. Maka kita batalkan yang ini. So dan seterusnya ialah Chong dengan Dilip. Okay. Sama juga dengan kisah yang ini. Kalau ini Dilip dengan Ali dah ada. Dilip dengan Ali dah ada kat sini. Kita batalkan. Kerana orang yang sama. Dilip dengan Badli. Ini Dilip dengan Badli kat sini. So Dilip dengan Badli. Ini dah ada dah kat sini. So ini kita batalkan. Dan Dilip dengan Chong. Dah ada pun Dilip dengan Chong kat sini. So yang ini kita pun batalkan. So di sinilah jawapan kita yang tadi cikgu tak bulatkan ini. So inilah jawapan kita. Okay, kita semak semula. Kita semak semula cikgu padamkan petak segitiga. Okay, kita semak semula. Untuk yang ini Ali dengan Badli ada, Ali dengan Chong ada, Ali dengan Dilip ada, Badli dengan Chong ada, Badli dengan Dilip ada, Chong dengan Dilip ada. So kedua-dua cara pun boleh diguna pakai. Tapi di sini anak murid kena fikirkanlah kenapa bahagian ini tidak boleh berulang. Kenapa bahagian ini? Kerana Ali dengan Badli, dia adalah sama dengan Badli dan Ali. Dia adalah sama. Ini adalah kumpulan orang yang sama. Maka bahagian ini tidak diambil kira. Boleh? So, kalau di sini anak murid boleh faham, maksudnya anak murid sudah berjaya memahami soalan keberangkalian. Okay, kita teruskan lagi. So, cikgu ambil balik jawapan untuk bahagian B kedua ini dengan menyenaraikan sekali lagi soalan dia dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari keberangkalian bahawa Ali tidak terpilih. So, dia nak keberangkalian bahawa Ali tidak terpilih. Cikgu buat prime lah. Kalau Ali tidak terpilih dalam senarai, dalam kita punya ruang sampel ataupun di mana kita menyenaraikan semua kesudahan, kita akan potong yang ada nama Ali. Ada Ali kita potong, ada Ali kita potong, ada Ali kita potong. So kita semak, oh tinggal Badli Chong, Badli Dilip, Chong dengan Dilip. So kita ada berapa? Di sini kita ada 3. Ingat lagi formula dia? Bilangan yang tak ada Ali kepada bilangan ruang sampel. Yang tak ada Ali ada berapa? Ada 3. Ruang sampel kita ada berapa? Ada 6. So, jawapan anak murid ialah 1/2. Boleh? Anak murid dah faham sedikit tentang keberangkalian? Jangan risau tentang tajuk keberangkalian. Sebaliknya, anak murid kena baca dan fahamkan situasi. Kerana tajuk keberangkalian adalah satu tajuk yang ada kaitan dengan aktiviti harian kita. Sama ada semasa kita tengah bersukan, kita tengah kita tengah membantu cikgu mengagihkan buku, ataupun menjamu rakan-rakan tengah makan, andaikan gula-gula, coklat, dah pilih kita tak pilih, dah ambil kita tak ambil, ataupun dah sedap kita ambil sekali lagi, maka dia makin berkurang. So bila anak murid buat latihan ini, anak murid kena bayangkan situasi yang sebenar. Kalau anak murid boleh buat begitu, maka tidak ada masalah lagi untuk anak murid jawab soalan keberangkalian. Okey? Maka setakat inilah perkongsian cikgu dengan anak murid, dah lebih kurang 1 jam. Kalau anak murid rasa penat mendengar 1 jam berturutan, anak murid boleh berhenti dan beberapa contoh, lepas tu sambung balik. Okey? So, ingat, I wish you all the best. So, banyakkan latihan. Jangan putus asa. Banyakkan latihan. Okey. Sehingga kita berjumpa di lain waktu. Sekian. Terima kasih.